Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Jadi kita teruskan dengan tajuk masa dan waktu. Masih lagi berkaitan dalam masa, tapi kita akan belajar untuk standard pembelajaran 4.2.2 iaitu menukar unit masa melibatkan perpuluhan. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan menukar unit masa melibatkan jam kepada minit, hari kepada jam, tahun kepada bulan, dekad kepada tahun, abad kepada dekad dan juga abad kepada tahun, dan kita masih merujuk kepada rumus-rumus yang kita belajar pada pembelajaran yang lepas. Baik, kita mula dengan kemahiran pertama iaitu menukar jam kepada minit. Soalan 4.5 jam sama dengan berapa minit? Ini perpuluhan jam. Nak tukar kepada minit. Keluarkan rumus. Jam nak pergi minit. Macam mana? Kita tahu 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi darab dengan 60. Okey. Boleh keluarkan ayat matematik. 4.5 jam sama dengan 4.5 darab dengan 60 ya. Untuk selesaikan perpuluhan jam darab dengan nombor bulat ataupun nombor 2 digit, kita gunakan bentuk lazim. Okey, sebab darab dengan 60 kita boleh letakkan sifar di bahagian luar supaya kita boleh turunkan saja sifar itu dan bentuk lazim kita sekarang menjadi 4.5 darab 6. Jadi kita darab seperti biasa dan bila dapat jawapan 27 sifar-sifar. Okey, yang penting untuk darab perpuluhan perpuluhan untuk operasi darab, kita tak boleh titik perpuluhan sama selajur atau seperti yang kita belajar untuk bahagi perpuluhan tambah tolak. Kalau bahagi tambah tolak, titik kena sama selajur kan, tetapi ia tak sama untuk darab. Kalau kita tengok kat sini pun soalan titik di sini dan jawapan akhir titik di sini. Bagaimana kita nak tentukan titik untuk jawapan akhir? Kita lihat kepada ataupun kita rujuk kepada soalan. Kalau kita tengok di sini, soalan dia 4.5. Jadi selepas titik ada satu nombor ataupun selepas titik ada satu digit iaitu digit 5. Selepas titik ada satu nombor iaitu 5. Jadi untuk jawapan pun sama. Pastikan untuk kita letak titik itu, pastikan selepas titik ada satu nombor ya. Okey, yang di highlight kuning ni. Cikgu ulang sekali lagi. Untuk darab perpuluhan tak sama dengan bentuk lazim bahagi perpuluhan tambah perpuluhan dengan tolak perpuluhan. Kalau bahagi tambah tolak itu kita boleh senang ya. Titik mesti selajur. Tetapi untuk darab, untuk letak titik kita rujuk kepada soalan. Okey, soalan di sini selepas titik ada satu nombor. Jadi untuk jawapan pun sama, pastikan selepas titik ada satu nombor. Jadi 4.5 darab 60 sama dengan 270.0. Jadi untuk tulis jawapan kita ringkaskan saja 270. 4.5 jam sama dengan 270 minit. Baik, kita lihat kemahiran seterusnya menukar hari kepada jam. Jadi tengok soalan 1.75 hari sama dengan berapa jam. Okey, unit yang terlibat hari kepada jam. Jadi kita keluarkan rumus, kita tahu satu hari sama dengan 24 jam. Jadi kena darab dengan 24. Bagaimana nak darab? Seperti biasa kita gunakan kaedah bentuk lazim. Bentuk lazim darab ada dua jenis. Murid boleh buat kaedah bentuk lazim biasa seperti ini dengan bentuk lazim kaedah lattice. Itu terpulang kepada murid. Jadi kalau soalan ini ia melibatkan nombor perpuluhan, darab dengan dua digit nombor. 24 ya, darab dua digit. Jadi dia ada dua lapisan ni. Kerana darab dengan 24. Okey, cikgu tunjuk sekali imbas cara nak darab nombor perpuluhan dengan dua digit nombor ini. Jadi kita mulakan dengan darab 4. Maksudnya 1.75 darab 4. Kita andaikan dua ni tiada. Jadi darab seperti biasa untuk lapisan jawapan lapisan pertama. Okey. Bila dah siap darab 1.75 darab 4. So sekarang 1.75 darab dengan 2. 2 ni berada di rumah puluh ataupun nilai tempat 10. Jadi untuk jawapan, contohkan 5 darab 2, kita akan mulakan tulis jawapan di sini. Ya, kerana kita sekarang darab dengan 2, 2 ni di rumah puluh, jadi tulis di sini. Okey, untuk tidak keliru, murid boleh je tulis sifar di sini. Ya, di rumah sah ni tambahkan saja sifar. Kalau tak tambah pun tak apa. Yang selalu cikgu cakap, darab 2 lapisan darab sengit tu kan. Yang penting jawapan 5 darab 2 ni 10 tu sifar tu bermula di sini. 1 naik di atas 5. Kan 10 kan, sifar di bawah, 1 naik atas. Okey. 7 pula. 7 darab 2, 14.
tambah 1 di sini, itu sebab jadi 15. Okey, 1 naik di sebelah. 1/22 tambah 1 dapat 3. Jadi, bila dah dapat kedua-dua lapisan ini, murid tambahkan dan mendapat jawapan 42 sifar-sifar. Jadi, untuk kita letakkan titik, bagaimana? Ingat cikgu ajar tadi, kita rujuk kembali kepada soalan. Okey, soalan dia, selepas titik ada 2 digit, kan? 2 nombor di sini. Jadi, pastikan nanti jawapan, bila murid tak tahu nak letak titik kat mana, pastikan ada 2 nombor, baru letak titik. Jadi 1.75 hari sama dengan 42 jam. 42 plus sifar-sifar jam ni, maksudnya kalau kita tak tulis ni bersamaan dengan 42 jam. Ya. Okey, contoh seterusnya menukarkan tahun kepada bulan. Tengok soalan 29.5 tahun sama dengan berapa bulan. Jadi dari tahun nak pergi bulan, rumus dia 1 tahun sama dengan 12 bulan darab dengan 12. Ini cara yang sama seperti tadi. Dan akhirnya murid akan mendapat jawapan 29.5 tahun sama dengan 354 bulan. Okey, lihat tadi. Soalan lepas titik perpuluhan ada 1 digit. Jadi, pastikan pada jawapan lepas titik perpuluhan ada 1 digit di sini. Baik, kemahiran seterusnya menukar abad kepada tahun. Jadi kalau soalan di sini, sifar perpuluhan 67 abad sama dengan berapa tahun? Okey, kalau kita tengok rumus, 1 abad sama dengan 100 tahun. Jadi darab dengan 100. Ayat matematik dia, sifar perpuluhan 67 darab dengan 100. Tapi kenapa contoh ni dia tak bagi bentuk lazim? Kerana bila kita darab dengan 10, darab dengan 100, darab 1000, kita tak perlu buat bentuk lazim. Kita boleh buat kaedah, iaitu kaedah apa? Kaedah gerakan titik, ya. Gerakan titik. Okey, bagaimana? Macam mana nak ingat? Okey, tengok cikgu cakap. Kalau abad kepada tahun, darab 100. Jadi kalau darab, simbol darab, ya. Kalau kita eja darab, ada huruf D. Dan depan ada huruf D. Maksudnya apa? Kita kena gerakkan titik ke depan. Ke depan macam ni lah. 1, 2, 3. Kalau ke belakang kan undur kan. Macam tu. Jadi, apa maksud darab 100? Kenapa dekat sini dia gerak 2 kali? Kerana 100 ada 2 sifar. Bila 100 ada 2 sifar, dia tengok bilangan sifar. 100 ada 2 sifar, gerak 2 kali. 1, 2. Gerak dari mana? Gerak dari titik. Kerana ini konsep gerakan titik. Jadinya macam mana nak tukar ni? Dari abad nak pergi tahun ni. Sifar perpuluhan 67 kan? Darab 100. Maksudnya gerakan titik 2 kali. 1, 2. Titik tu dah tak ada kat sini. Titik tu dah ke depan. Ya. Jadi jawapan murid 67 titik ataupun 67.0 ataupun ringkaskan saja 67. Titik ni dah tak ada dah. Cikgu dah pangkah lah. Dah ke depan. Satu nombor, satu gerakan. 1, 2. So titik tu pindah ke sini. Kita pindahkan titik tu. Jadi sifar perpuluhan 67 abad ialah ataupun sama dengan 67 tahun. Okey, sama juga untuk ini. Dari dekad kepada tahun, 1.3 dekad sama dengan berapa tahun? Jadi dekad kepada tahun kena darab dengan 10. Jadi kita tahu tadi, kalau darab 10, darab kan? Darab kena gerak titik ke depan. Jadi kalau darab 10, 10 ada 1 sifar. So gerakkan sekali sahaja. Sebab apa? Sebab 10 ada 1 je sifar. Gerak dari titik, pindahkan dia. Gerakkan sekali. Jadinya titik itu dah tak ada kat sini, titik itu berada di sini. So 13.0 ataupun 13 tahun. Jadi 1.3 dekad sama dengan 13 tahun. Baik, kita lihat latihan cuba ini, muka surat 140. Jadi murid lihat soalan 1, cikgu beri contoh. Untuk A, sifar perpuluhan 9 jam sama dengan berapa minit. Jadi ini cikgu bagi panduan untuk murid tulis langkah-langkah bagaimana kita nak menyelesaikannya di dalam buku tulis. Okey, yang pertama kita keluarkan rumus. Kerana ia jam nak pergi kepada minit atau nak tukar kepada minit, kita keluarkan rumus jam kepada minit. Kita tahu darab dengan 60. Okey, langkah kedua kita keluarkan ayat matematik. Okey, sifar perpuluhan 9 jam sama dengan sifar perpuluhan 9 darab dengan 60. Okey, bagaimana nak selesaikan supaya dapat jawapan 54 minit ni? Kita buatlah bentuk lazim.
Pengiraan bentuk lazim macam cikgu sebut sebentar tadi. Kalau darab 60, sifar tu letak di bahagian luar supaya kita boleh darab sifar puluhan 9 darab dengan 6. Jadi membawa jawapan kepada sifar puluhan 9 darab 60 dapat 54 sifar. Jadi untuk ringkaskan jawapan, kita tulis 54 minit. Ya. Sifar puluhan 9 jam sama dengan 54 minit. Okey, cikgu terus pergi kepada soalan K. Sifar perpuluhan 83 abad sama dengan berapa tahun? Okey, kita tahu 1 abad sama dengan 100 tahun. Nah, kalau contoh, kita terus buat ayat matematik. Sifar perpuluhan 83 abad sama dengan sifar perpuluhan 83 darab dengan 100. Okey, ni rumus dia. Jadi, cikgu dah sebut tadi bagaimana kita dapat jawapan 83 tahun ni. Kita tak perlu buat bentuk lazim kalau melibatkan darab 10, 100, 1000. Kita hanya gerakkan titik. Ya. Kalau darab, maksudnya gerak ke depan 2 kali kerana darab dengan 100. 100 ada 2 sifar. Jadi, titik di sini gerakkan 2 kali. Jadi, titik terus berada di hadapan. Sifar perpuluhan 83 abad sama dengan 83 tahun. 83 titik maksudnya 83 tahun. Okey, soalan nombor 2 cikgu ambil. Nyatakan 1,625 hari dalam jam. Dari hari nak pergi jam. Okey, keluarkan rumus dia. Hari nak pergi jam, kenderaan 24. Okey, bagaimana ayat matematik dia? Bila dah keluar rumus, kita dah boleh tulis ayat matematik kan. 1,625 hari sama dengan 1,625 darab dengan 24. Bagaimana dapat 39 jam? Kita darabkan. Kita kira guna bentuk lazim. Darab 2 digit nombor puluhan dengan 2 digit nombor. Jadi bila dapat jawapan akhir begini, bagaimana kita nak tahu titik letak di mana? Kita tengok soalan. Selepas titik ada 3 nombor. Ya, jadi untuk jawapan pun sama. Letakkan titik di sini dan pastikan selepas titik ni ada 3 nombor. Jadi 1,625 hari sama dengan 39 sifar. Apa maksud 39 sifar jam ni? Maksudnya 39 jam. Baik, cikgu rasa itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi nanti kita akan sambung lagi dengan pembelajaran seterusnya akan datang.